Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Ya? Okey. Boleh. Okey dah. Saya. Okey. Akhir baca. Iqbal nak baca. Akhir. Betul. Fi syubhati. Okey. Ala bukan adla, ala bukan adla, ala wa inna lillahi ala wa inna fil jasadi wa idza salahat salaha al-jasad kulluhu idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis yang ke-6, halal dan haram. Hadis yang ke-6, halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Abi Abdullah iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah letakkan nama perawi berserta dengan kunyahnya. Berarti kali ini adalah kali pertama An-Nu'man bin Bashir kali pertama meriwayatkan hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini hadis pertama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa sebut radhiyallahu anhuma? Sebab An-Nu'man adalah sahabat Nabi SAW dan bapanya juga adalah sahabat Nabi SAW, Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji. Jadi An-Nu'man bin Bashir anak kepada Bashir bin Sa'ad Al-Khazraji dari kaum Ansar.
kanak-kanak pertama yang lahir setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dari kalangan Ansar. Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah, orang Ansar, anak Ansar pertama yang lahir adalah An-Nu'man. Itu lahir ketika setelah Nabi sampai di Madinah Munawwarah. An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad. Beliau adalah amir selepas Nabi SAW wafat pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau adalah amir, yaitu gubernur di negeri Hims di Syria. An-Nu'man bin Bashir anak pertama di kalangan kaum Ansar selepas Nabi berhijrah. Manakala anak pertama dari kalangan kaum Muhajirin, siapa tahu? Siapakah lelaki ataupun anak pertama daripada kaum Muhajirin yang paling awal dilahirkan ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah Munawwarah? Siapa boleh jawab? Dapat RM10 dalam masa 10 saat. Kita kasih 1, 2, termasuk kat rumah boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita jawab, alhamdulillah. Kita jawab tak tahu. Okey. Bayi pertama dilahirkan dari kalangan kaum Muhajirin adalah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair, dari sini kita tahu umur Abdullah Zubair kecil, masih kecil. An-Nu'man bin Bashir dan Abdullah bin Zubair dua kawan rapat. Satu dari kalangan Muhajirin, satu dari kalangan Ansar. Itu anak Muhajirin, anak sahabatlah, anak dari kalangan kaum Muhajirin dan anak Ansar. Sangat rapat. Sehingga kisah An-Nu'man bin Bashir, beliau dibunuh, beliau meninggal terbunuh di Hims kerana beliau mengajak orang di sana untuk berbai'ah dengan Abdullah bin Az-Zubair. Okay, kisah tu kita tinggalkan dulu. Yang penting kita kenal dulu. Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ayahnya juga sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Sebelum tu berapa hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dalam Kutubus Sunnah? 100 berapa? 114. Sama macam bilangan surah Al-Quran Al-Karim. 114 hadis yang diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir. Masa Nabi SAW wafat, umur An-Nu'man bin Bashir hanya 8 tahun 7 bulan. Kerana beliau lahir ketika hampir 9 tahun lah, umur 9 tahun. Kalau yang betulnya 9 tahun itu bila Nabi sampai di Madinah daripada Makkah Al-Mukarramah, dan tempoh beberapa bulan baru lahirnya seorang bayi. Berapa bulan, ada setengah kata 1 tahun lebih. Kita tahulah biasa macam kita belajar sirah lepaslah riwayat macam-macam. Cuma kalau meninggal tu umur An-Nu'man Bashir sepatutnya 10 tahun. Tapi disebutkan hanya 8 tahun lebih. Kerana sehingga seolah disebutkan ada kali tahun pertama Nabi sampai tak ada bayi yang lahir. Satu perkara yang agak riwayat yang mungkin dibincangkan semula kesahihannya. Jadi umur berdasarkan pada riwayat, umur beliau hanya 8 tahun 7 bulan, tak sampai 9 tahun.
Jadi ada ulama yang ambil secara umum. Kata bila bayi pertama artinya umur dia ketika itu 10 tahun masa Nabi wafat. Ada yang kata tak. Kira betul-betul ikut pada riwayat hanya 8 tahun 7 bulan. Wallahualam macam mana. Yang penting masa Nabi wafat, beliau kanak-kanak ke orang dewasa? Kanak-kanak. Perbincangannya, kanak-kanak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Diterima ataupun tidak. Katalah umurnya 10 tahun. Kalau kita kata 9 tahun, 8 tahun, 8 tahun, 7 bulan. Hampir 9 tahun. Umur begitu, diriwayatkan daripada Nabi SAW. Dia dengar Nabi cakap. Dia budak-budak lagi. Adakah diterima hadisnya? Jawapannya diterima. Jawapannya diterima. Okey, Muhammad 104 hadis 114. 114. 114. Muhammad 104. Yang ana tahu maklumat 114 hadis. Jadi hadis ni bila An-Nu'man dan juga Az-Zubair meriwayatkan hadis diterima. Jadi ulama hadis sepakat bahawa kanak-kanak zaman Nabi SAW ketika mereka meriwayatkan hadis, hadis mereka diterima. Jadi kalau budak-budak dia dengar, dia hafal, betul-betul hafal, itu tidak mencacatkan hadis. Tidak mencacatkan hadis, tidak menjadi syarat seorang yang meriwayatkan hadis atau ini dikatakan kepada sahabat dari kalangan kanak-kanak. Beliau berkata, sami'atu. Kenapa kita bincangkan? Kita kata beliau riwayatkan sebab beliau tak terima daripada bapaknya. Bapaknya sahabat Nabi SAW, Bashir bin Sa'ad. Tapi beliau terima langsung daripada Nabi SAW. Beliau kata, sami'atu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Artinya, kanak-kanak zaman dulu, zaman ni pun sibuk hafal hadis. Hadis bukan pendek, hadis panjang. 114 hadis yang beliau dengar daripada Nabi SAW. Izinkan saja. Hello. Okey. Jadi beliau mendengar daripada Nabi SAW 114 hadis ketika zaman kanak-kanaknya. Jadi kalau Nabi meninggal, umur An-Nu'man Bashir kurang daripada 10 tahun dan hafal banyak hadis. Kita ni siapa paling kecil sekarang? Arik umur berapa tahun? 14. Anik? 14. Iqbal? 14. Akil 18. Fatin? 19. Sini? 17. Kita? Saya 14. Berapa? 14. 14. Okey, ada lebih rendah lagi. Yang paling kecil. Afiq Mikail? 11. Okey. Jadi antum yang umur ada mungkin kalau Naurah ada sekali, tak tahu Naurah ada juga. Jadi antum yang kecil ni bukan nak kata umur kecil ni waktu untuk main-main sangat, tak. Sahabat-sahabat Rasulullah daripada kecil lagi mereka dah sibuk dengan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu pun yang dibincangkan, disebut di Baitul Rahmah, kenapa kecil lagi dia suruh hafal matan, suruh hafal hadis sebagainya. Sebab masa ni lah otak kita fresh hafal. Masa kecil ni lah kita dengar perkataan orang cakap, kita nak hafal sebagainya. Dan manfaatkan masa yang ada. Makin tua, makin banyak perkara yang kita perlu uruskan, makin banyak urusan. Jadi makin sikit yang kita mampu hafal. Baru sempat baca sikit, dah kena panggil sana sini. Ustaz sekarang ni jadual penuh. Bukan tak nak, contoh hafalan, bukan tak nak mengulang. Masa nak mengulang pun waktu pun tak nak, cari waktu untuk mengulang hafalan-hafalan lama pun susah. Bukan cerita malas tak malas, jadual. Saya sekarang sampai daripada Melaka contoh. Jadi masa ni lah antum hafal betul-betul, biar mutqin, kalau ulang sekalipun ulang dengan pantas, cepat.
Sebab kita bila dah tua, dah besar sikit, kita dah banyak urusan, banyak kerja, banyak tanggungjawab, banyak jadual, banyak tugas sebagainya. Kadang-kadang perkara itu menyebabkan kita tak sempat nak mengulang, atau mengulang sekalipun kita perlu ambil masa yang lama kerana akal ketika orang tu sekalipun lambat sikit berbanding dengan ketika usia muda. Untuk antum yang ada pada sekarang, tengok pada An-Nu'man Bashir, jadikan sebagai semangat. An-Nu'man Bashir hafal hadis sejak pada zaman kanak-kanaknya. Ini An-Nu'man. Abdullah bin Zubair daripada Mukatsirin yang hafal banyak hadis Rasulullah SAW. Umur sama. Umur sama. Okey. Apa bila dengar? Beliau kata innal halala bayyin. Nabi kata innal halala bayyinun. Sesungguhnya al halala, perkara yang halal itu bayyinun, terang. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu terang. Dia hukumnya jelas. Halal tu jelas, seperti minum air. Apa hukum minum air? Halal ke haram? Halal. Jelas hukumnya. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Contohnya minum arak. Jadi arak dengan air beza tak beza? Beza. Arak haram, air halal. Wa bainahuma, dan antara keduanya, itu antara perkara yang halal dan haram, mushtabihat, ada kesamaran, ada perkara-perkara yang samar, ada kesamaran. Ada setengah daripada hukum, setengah daripada perkara yang dikatakan samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. La ya'lamuhunna, tidak diketahui tentangnya, tentang hukumnya, kathirun minan nas, ramai dari kalangan manusia. Ramai orang tak tahu apa hukum dia. Artinya ada tak yang tahu? Ada. Mana ada hukum Islam yang orang tak tahu? Jadi ada hukum Islam orang tahu. Halal jelas, haram jelas. Semua Islam tahu. Tak ada orang Islam yang kata boleh minum arak. Tak ada orang Islam yang haramkan minum air atau makan nasi. Benda halal jelas, haram jelas. Tapi ada setengah daripada hukum hakam yang perlu kepada ilmu. Dan perlu kepada pendetilan. Hukum inilah yang dinamakan sebagai mushtabihat. Urusan-urusan yang ada kesamaran. Bukan kesamaran pada hukumnya, tapi pada pengetahuannya. Bukan hukum Islam tak jelas. Hukum Islam jelas. Tapi kesamaran pada pengetahuan seseorang. Sebab tu Nabi kata apa? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai dari kalangan manusia yang tidak mengetahuinya. Artinya ada tak yang tahu? Ada. Jadi ahli ilmu. Ahli ilmu, orang yang belajar, tahu. Orang yang belajar pasti akan tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala pada satu perkara. Dia boleh nampak hukum Allah, apa kehendak Allah, dan apa yang Allah letakkan, adakah dia halal ataupun haram. Tapi bagi ramai orang awam, dia berada di tengah-tengah. Ramai yang tidak tahu. Inilah dia perkara yang dinamakan sebagai mushtabihat. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang ittaqa, barang siapa yang berjaga-jaga. Ittaqa artinya memelihara dirinya atau berjaga-jaga. Asyubuhat, barang siapa yang berjaga-jaga daripada melakukan perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Artinya kalau jumpa satu benda nak meniaga, apa hukum jualan nasi lemak? Halal ke haram? Apa hukum jual babi? Haram. Apa hukum main forex? Kat sini kita kena apa? Ini lebih perbincangannya. Yang kata haram pula, haram, ya, ulama dah putuskan. Katalah saham. Apa hukum main saham? Ada setengah daripada masalah
yang mustabihat. Bukan hukum tu tak jelas, tak. Hukum jelas. Cuma ramai orang la ya'lamuhun. Allah Nabi bagi ta'rif la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai di kalangan manusia yang tidak tahu hukum dia. Jadi macam mana nak buat bagi yang belum tahu hukum? Nabi kata faman ittaqash syubhat. Barang siapa yang berhati-hati atau yang berjaga-jaga, yang memelihara dirinya daripada melakukan perkara yang samar-samar, artinya nak buat sesuatu mesti pastikan dia halal dulu. Kalau tak tahu hukum, jangan buat dulu. Berjaga-jaga sehingga tahu hukum. Orang zaman sekarang dia berniaga apa suka hati. Ikut kumpulan perniagaan sana sini, berniaga suka hati. Bila ada masalah, bila dah buat baru Ustaz, saya dah kalau macam tu saya makan benda haram lah selama ni. Alah sekali yang susahnya disalahkan Ustaz pula nak cerita tentang kita nak hukumkan haram, dah lama dah orang buat. Dah ramai orang buat saat ni. Ramai orang zaman sekarang mereka tidak ittaqash syubhat. Kalau mereka tak tahu hukum, mereka kena confirmkan dulu. Ataupun mereka jangan ambil langkah dulu, jangan berniaga dulu. Bab perniagaan, bab amalan. Amalan dia orang dapat amalan. Orang ajak antum dapat amalan. Ustaz sekian bagi amalan. Tak tahu dalil dia betul atau tidak. Jadi macam mana buat? Ittaqash syubhat. Ittaqash syubhat. Jangan amal dulu. Cari dalil dulu, cari pengetahuan ada ataupun tidak. Selagi belum jelas, jangan amal. Kecuali perkara yang al-ma'lum min ad-din bidarurah, benda yang jelas. Salat, puasa kita dah tahu semua sekali, kita kena ikut. Jadi ada urusan halal haram ni, ada urusan yang tengah-tengah. Nabi kata barang siapa yang berjaga-jaga daripada melakukan perkara syubhat, Nabi kata istabra'a li dinihi wa irdihi. Sesungguhnya dia telah memelihara istabra'a, dia telah membersihkan atau membersihkan lidinihi, telah melakukan pembersihan terhadap agamanya wa irdihi dan maruah dia. Dia dah jaga dia punya agama dan dia telah memelihara maruahnya atau kehormatannya. Siapa yang tak nak buat benda, sebab kalau benda haram terlibat mencacatkan agama dan memburukkan nama. Jadi kalau katalah kalau ustaz-ustaz terlibat dengan satu syarikat yang menjalankan perniagaan secara haram, tak buruk ke nama? Buruk. Ataupun pelajar Baitul Rahmah terlibat dengan begini sekian, terlibat dengan perniagaan judi tanpa sedar, contoh. Buruk nama dan cacat agama. Jadi Nabi kata, selagi kalian belum tahu hukum hakamnya, mana status pengetahuan kalian terhadap hukum Allah mushtabih, masih banyak yang samar-samar, yang tak jelas, maka jangan mengambil keputusan untuk buat sesuatu. Jaga betul-betul. Faman ittaqash syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Dan Nabi beritahu, itu yang orang berjaga-jaga. Dia dah selamatkan agamanya dan kehormatannya. Silakan Akil. Istabra'a membersihkan. Dia telah memelihara. Pelihara lah. Istabra'a artinya bersih. Bersihkan agama dia dan nama baik dia, kehormatan dia. Asalnya bara'ah terlepas. Dia akan istabra' artinya melepas, membersihkan. Dan Nabi kata waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang melakukan perkara yang syubhat, benda-benda yang tak jelas hukumnya, benda ni boleh ke tak niaga? Lepas ni antum dah besar sikit, kawan ajak berniaga. Nanti kita jumpa banyak, boleh ke tak? Boleh ke tak tu, masa tanya boleh ke tidak, macam mana kaedah dia? Jangan buat dulu. Pastikan hukumnya halal jelas dulu baru buat. Tapi kalau ada orang yang bila tak jelas hukum, dia buat dulu. Buat saja dulu. Dan Nabi kata waman waqa'a fi syubhat, dia bila tak jelas hukumnya, buat jelah. Tak jelas hukum, buat jelah. Halal ke haram? Entahlah, buat jelah. Mesti jelah. Kalau perangainya begini, waqa'a fil haram, pasti dia akan melakukan perkara yang diharamkan. Sebab apa? Dalam banyak-banyak perkara syubhat, pasti ada yang haram. Mungkin halal, mungkin haram. Oleh kerana dia tak jaga-jaga, dia buat saja, pasti dia akan melakukan perkara yang haram.
Karra'i, seperti seorang pengembala. Karra'i yar'a, yang mengembala, haulal hima, di sekitar kawasan larangan. Yushiku, mungkin atau hampir-hampir, ayyaqa'a fi, hampir-hampir kambingnya memasuki kawasan larangan tersebut. Kawasan kerajaan haramkan. Jadi kalau pergi mengembala, katalah kita letakkan kambing betul-betul kat pagar, kat sempadan. Tanah orang dan tanah kita. Kambing dipilih ke? Ya, ikut lain ni, makan lain ni, ya, jangan lebih. Kambing dia akan, dia tak tahu. Bila kita letakkan kambing betul-betul kat sempadan yang tak jelas mana tanah kita, mana tanah orang, sudah pasti kambing tadi akan makan daripada rumput orang lain. Sebab kambing tak boleh bezakan. Tempat sempadan tak jelas. Bila sempadan tak jelas, jangan kita ambil kat situ tempat untuk kita letakkan kambing kita. Kambing kita, bila kita jaga kambing, kita letak di kawasan kita jelas. Manakala kawasan yang tak jelas, jangan berikan kambing selagi kita tidak jelaskan. Jelaskan artinya lain dah kalau kita dah pasang pagar, dah sempadan dia. Situ dah tak jadi. Ini salah dah. Dah terjelas itu kawasan kita. Tapi kawasan tengah-tengah, tak tahu ni tanah orang ke tanah aku. Bagilah kambing makan. Akhir sekali kita memberi makan pada kambing daripada hak orang lain. Betul Nabi kata yushaku ayyaka afi. Orang yang buat macam ni mungkin berkemungkinan besar kambing dia akan makan, akan masuk kawasan larangan. Kawasan larangan. Ala, ketahuilah, atau sesungguhnya, ala, ketahuilah. Ala, ketahuilah. Wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Betul ke raja ada kawasan larangan? Siapa boleh masuk istana raja suka hati? Tak ada. Mesti raja ada kawasan larangan. Siapa berani pergi potong barang pokok-pokok kawasan raja? Kat istana, main-main pergi pagar, betul potong pokok raja. Berani? Raja tanam, raja kata jangan dekat kawasan ni Raja cakap. Lepas tu, ada orang berani masuk kawasan raja dan dipotong pokok yang dilarang oleh raja. Raja kata jangan dekat sini. Kalau berani dia buat, artinya dia telah langgar kawasan larangan. Dan dia tahulah akibatnya macam mana. Ada Nabi kata, ketahuilah. Wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya tiap-tiap raja itu ada kawasan larangan. Ada kawasan khas atau ada sempadan. Orang boleh buat apa sekalipun tapi raja letakkan kawasan ni jangan masuk. Kawasan ni kawasan puteri. Ni taman permaisuri. Ini taman surga, ini kan di kawasan istana. Mesti tiap-tiap orang mesti ada kawasan dia. Ala, ketahuilah. Wa inna himallah maharimuhu. Kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang kita dekatinya, maharimuhu, adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang melakukan perkara yang haram atau mencari isteri yang haram seperti orang yang pergi masuk kawasan larangan raja. Kalau raja, kalau manusia bukan raja tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Siapa saja buat perkara haram, artinya dia telah melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah melampaui batas yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Bila daging ni dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa iza fasadat, dan kalau daging ni dia buruk, dia jahat,
maka jahatlah seluruh anggota badan. Ada wahyal qalb, ketahuilah daging tersebut adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini antara hadis Nabi yang paling utama. Sebahagian pada ulama, hadis ini dipanggil hadis Madarul Islam. Hadis allati taduru alaiha madarul Islam. Agama Islam secara keseluruhannya akan balik kepada hadis-hadis ini. Al-Imam Al-Karmani rahimahullah mengatakan bahawa ulama telah pun berijma' bahawa hadis ini adalah antara hadis yang paling agung. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa agama Islam itu tak lari daripada ajaran Islam, tak lari daripada 3 hadis. Wa innal Islama yaduru alaihi wa ala hadzal hadis. Setengah daripada lafaz tersebut ni, innal Islama yaduru ala thalathati ahadits, di mana disebutkan dalam setengah ulama Islam ini, agama Islam, kalau kita jaga 3 hadis ni, insya-Allah kita faham agama Islam. Apakah 3 hadis yang paling utama dalam Islam? Hadis pertama adalah al-a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama apa dia ni? Hadis pertama apa dia? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis paling utama. Hadis yang kedua, ni khilaf ulama, ana ambil salah satu daripada qaul. Hadis min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kesempurnaan Islam seseorang ditinggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan dia. Dan hadis ketiga adalah hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini pandangan pertama. Sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa hadis dalam Islam kembali kepada 3. Tapi hadis tersebut adalah hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Aisyah yang kita belajar pada minggu lepas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan hadis ketiga ialah innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Siapa boleh syarahkan? Ulama kata hadis Islam ni, hukum Islam tak lari daripada 3 hadis. Innamal a'malu binniyat, hadis innal halala bayyin wal haramu bayyin, dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Kenapa 3 hadis ni? Siapa nak cuba? Kenapa agama Islam tak lari daripada 3 hadis ni? Menurut sebahagian ulama ketika mensyarahkan hadis tersebut. Ada baby sini? Tak ada baby Okey. Siapa boleh jawab? Innamal a'malu binniyat berkaitan dengan apa? Niat. Semua orang ada niat tak? Niat. Semua amalan perlu niat tidak? Niat. Kita dah bincangkan. Itu pertama. Itu amalan hati. Kemudian amalan anggota dalam bab niat, ikhlas kat situ, menetapkan amal ibadat kat situ, semua yang kita hafalkan. Yang kedua berkaitan dengan amalan. Nak buat satu amalan, kena perhatikan hadis. Kalau berkaitan dengan urusan hati, perhatikan hadis innamal a'malu binniyat. Berkaitan dengan urusan anggota badan kita, amal ibadat, kita perhatikan apa? Perhatikan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang buat amalan yang Nabi tak ajar, dia akan ditolak. Jadi kena perhatikan sunnah. Hadis dia, kita ikut sunnah Nabi dan berhati-hati daripada bid'ah. Ini bab amalan. Ini berkaitan dengan kita. Dan yang ketiga, berkaitan dengan aktiviti kita,
kena perhatikan hadis innal halala bayyin wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat atau wa bainahuma mushtabihat. Ikut lafaz yang kita ambil di sini. Jadi jelas apa lagi tinggal? Agama kita sempurna lah. Bila hati kita sempurna, innamal a'malu binniyat, niat kita betul, dan amal ibadah anggota amal ibadah kita betul, dan yang kedua segala yang kita miliki itu halal, apa yang tinggal? Sempurna agama kita. Niat kita betul, perbuatan kita betul, dan apa yang kita miliki itu adalah halal, maka sempurna agama seseorang. Sebab itu dikatakan agama hadis ini 1/3 daripada ajaran Islam. Sama macam hadis innamal a'malu binniyat. Sama macam hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ulama kata 1/3 daripada ajaran Islam. So ajaran Islam membetulkan niat seseorang, membetulkan amalan seseorang, dan agama Islam mengatur pemilikan seseorang, apa yang dimiliki, maka sempurnalah agama seseorang. Ini qaul, salah satu dari qaul. Dan ada banyak qaulan lagi, sebahagian yang lain seperti Abu Daud berpandangan bahawa hadis agama Islam kembali kepada 4 hadis. Bila tambah satu hadis lagi, iaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga dia suka atau sayang terhadap saudaranya sebagaimana dia sayang terhadap dirinya sendiri. Ini kaedah apa? Tambah satu kaedah. Bukan yang kita memiliki, tapi cara kita berhubung dengan orang luar. Jadi ada 4 hadis. Satu, hadis berkaitan dengan hati. Yang kedua, hadis berkaitan dengan amalan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat perkara bid'ah, hanya buat benda yang disunahkan. Yang ketiga, tengok kepada harta yang kita miliki, pastikan semua halal haram. Dan yang keempat, tengok macam mana hubungan kita dengan manusia. Macam mana cara hubungan manusia? Buatlah sesuatu yang kita nak orang lain buat pada kita. Kalau tak suka ditengking, jangan tengking orang. Kalau tak suka difitnah, jangan fitnah orang. Kalau tak suka diperlekehkan, jangan perlekehkan orang lain. Ini kaedah. Ini hadis-hadis yang dikatakan alaihi madarul Islam. Hadis yang agama Islam tertumpu padanya. Jadi kalau antum bawa masuk ceramah sekali pun, katalah akan datang Fatin jadi apa? Ustazah pilihan. Jadi ustazah pilihan. Ceramah ke dalam tiga. Sekarang TV apa yang famous? 9. Astro. Ustaz tak ada TV. Alhamdulillah tak ada TV. Dan ustaz-ustaz TV memang saya tak kenal. Jadi ramai orang ada ustaz ni selalu keluar TV, memang tak kenal lah. Rumah pun tak ada TV. Alhamdulillah zaman sekarang ni orang tak bergantung TV. Tapi ada YouTube, tengok juga. Ada tu, tak lepas jugalah. Tapi memang tak ada TV. Jadi katalah Fatin jadi ustazah pilihan. Ustazah pilihan umat. Ceramah. Dia nak ceramah hari sempurna, boleh bawakan tajuk-tajuk begini. Mana sempurnakan, betulkan niat kita, syarahkan hadis innamal a'malu binniyat, betulkan amalan kita yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, betulkan atau bersihkan harta kita benda-benda yang haram, kita bawakan hadis innal halala bayyinun wal haramu bayyin, dan keempat kita kata betulkan cara kita berinteraksi dengan orang lain dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini antara satu perkara yang penting. Okey. Ya, hadis ini antara hadis yang paling utama dibincangkan dalam agama Islam. Dan ini antara asas-asas dikata semua kaedah yang utama berkaitan dengan perbuatan seseorang. Okey, so masuk syarah dengan detail. Kita pukul 3 berapa habis? 3.45. 3.45. Okey. Kita ada lagi beberapa minit. Secara detail pun tak detail sangat. Tapi kita nak habiskan hadis. Pertama, dalam hadis ini, Nabi membahagikan ajaran Islam tu ada 3 jenis. Ataupun kita ada berkaitan hukum hakam tu ada 3 jenis hukum. Hukum pertama, hukum yang jelas halal. Maka
lakukanlah. Benda yang halal, buatlah. Kalau ada manfaat, ada kebaikan. Kalau lapar, makan. Kalau tak lapar, jangan makan. Halal artinya bukan berfungsi buat, tak. Halal artinya boleh buat ataupun tidak. Jadi sebab kita bincang tentang perkara yang boleh. Kalau kita lapar, makan. Tak lapar, tak payah makan. Bila dapat lapar balik, makan balik. Ini namanya halal. Betul? Lapar ke? Tak. Yang kedua, benda yang haram. Benda, hukum kedua, hukum yang confirm dan jelas hukumnya haram, maka tidak ada pilihan kecuali meninggalkannya. Itu beza halal dan haram. Halal kita nak buat boleh, kita tak nak buat pun boleh. Benda yang haram wajib kita tinggalkan. Dan ketiga, berkaitan hukum Islam, ada yang tak jelas hukumnya. Mana menurut pengetahuan kita, yang mana kita tahu jelas halal, buat ataupun tidak, pilih. Yang mana kita dah benda itu haram, kita tinggalkan secara keseluruhan. Kalau kita tak tahu hukum dia, maka lebih baik tinggalkan. Kenapa tinggalkan? Sebab kita nak supaya agama kita terpelihara. Kita nak supaya maruah kita terpelihara. Berapa ramai ustaz-ustaz, selebriti-selebriti tercalar agama dan maruahnya kerana terlibat dengan perkara yang perniagaan yang haram atau urusan yang haram, sedangkan mereka kata saya tak tahu. Sepatutnya mereka perlu lebih berhati-hati sejak daripada awal. Berapa banyak perniagaan syubhat yang tersebar dalam masyarakat. Orang cuma nampak untung, tapi orang tak tengok hadis ni. Betul dapat untung dulu. Akhirnya bila dikatakan difatwakan sebagai haram, mereka ni dah yang paling awal menentang fatwa-fatwa yang menentang ulama. Sebab apa? Sebab kami dah lama terlibat. Banyak tak berlaku begini? Banyak. Sebab bila berlaku saja isu orang lain kata haram, benda yang tersebar, orang akan marah. Sepatutnya orang yang terlibat tu daripada awal lagi dia jangan terlibat kecuali dia tahu perkara tu halal. Itu berkaitan dengan hukum. Jadi hukum ada tiga jenis. Yang jelas haram, yang jelas halal, dan yang tidak jelas. Yang kedua, berkaitan dengan perkara yang mushtabihat. Perkara yang samar-samar. Perkara yang samar-samar ada dua jenis. Kat mana yang samar-samar? Ada dua jenis. Pertama, atau kita lihat kenapa satu benda itu jadi samar-samar. Hukum Islam kan jelas, tapi kenapa boleh jadi satu hukum itu samar-samar? Di punca satu masalah itu jadi samar dan jadi mushtabih ada dua sebab. Punca suatu hukum itu tak jelas ada dua sebab. Pertama, kerana hukum dia sama-sama. Memang hukum dia. Kita nak tetapkan hukum itu sama-sama. Tak tahu nak kategorikan dia halal ke haram. Kita nak tetapkan hukum. Memang dah tahu dah. Kita kenal lah benda tu. Tapi kita nak tetapkan dia halal ataupun haram, kita jadi samar-samar. Okey. Contohnya apa? Contohnya hukum, kalau kita contoh, contohnya mesti ada hukum, mesti ada jelas. Ya, kalau kita bagi contoh semua benda. Katalah benda kita tak jelas hukum. Apa hukum dia? Tahu tak tahu? Tak fikirlah. Ada tak kalau ada benda yang kita tak tahu, bagi contoh, maksudnya benda yang sama-sama lah. Yang hukum tak tahu. Okay, itu jenis yang pertama. Yang kita tak tahu hukum dia. Tak tahu nak letakkan halal ke haram. Tak tahu nak putuskan. Dia sama-sama pada hukumnya. Ya, ilmu kita lah yang tak jelas. Punca yang kedua, yang menjadikan satu masalah itu samar-samar, bukan pada hukumnya. Tapi sebab kita tak kenal keadaan atau modus operandi satu perkara. Jadi hukum jadi tak jelas, bukan sebab kita tahu hukum jadi tak jelas, sebab kita tak kenal benda itu sendiri. Waktu kata benda yang syubhat ni,
Ini dua perkara. Sama ada kita dah kenal benda tu betul-betul, perniagaan benda A to Z, tahu macam mana orang berniaga, ataupun benda yang haram, maka kehidupan ikan tu, jenis ikan, jenis binatang, tahu daripada di awal hidup dia makan apa sampai last. Cuma kita nak kata dia halal, kita halal, kita khilaf. Kita rasa macam susah nak putuskan. Okey, kalau katalah dalam sungai ada binatang kat sungai ni macam buaya. Kalau buaya ni mazhab Syafi'i tak boleh lah. Katalah ada binatang yang buas dalam sungai. Dia naik atas dia jadi apa? Jadi matilah, tak hidup kat atas. Dia memang satu alam saja. Okey. Kalau ada katalah ikan apa yang paling buas? Ikan apa buat? Jerung. Okey, apa hukum makan ikan jerung? Bukan dia bertaring tu. Dia makan orang. Dia buas. Kenapa halal makan ikan jerung? Bukan ke kata semua yang ada taring, semua yang ada kuku tak boleh makan? Sebab? Sebab apa? Samar-samar. Ni tak sama ni. Kita nak bagi contoh. Ikan tu kita tahu, terkenal ikan daripada kecil. Daripada kecil ikan jerung tu sampai besar tahu dia makan apa. Betul? Tapi kita jatuhkan hukum yang sama-sama. Kenapa sama-sama? Sebab Nabi kata semua ikan halal. Al-hallu ma'uhu. Berkaitan dengan air ni, Nabi kata al-hallu maitatuh. Laut dan juga sungai ni, semua binatang yang dalam tu halal, termasuk bangkai dia. Ikan mati, boleh tak kita makan ikan yang dah mati? Kena sembelih dulu. Saya sembelih ikan. Tak ada. Sebab apa? Yang kat sungai, semua makan. Tapi kita bermasalah dengan apa? Bermasalah dengan dia buas makan orang atau ular. Kalau betul-betul ada ular dalam sungai, tak ada keluar. Memang ular betul. Boleh makan tak ular? Tak jumpa lagi lah. Kata kalau jumpa. Oh, macam belut lah kan, dengan ular. Tak, yang belut tak makan orang. Ni ular yang jenis betul-betul buas dalam sungai dan tak ada keluar. Jadi pening nak hukumkan. Sebab apa? Dia duduk kat sungai. Tapi dia pula buas. Ada hadis Nabi larang makan benda yang buas. Makan yang bertaring, kulit zinab, yang ada kuku sebagainya. Dia hukum kat mana? Kat sini kita terpaksa buat kajian. Mana musytabih. Selagi kita tak tahu hukum dia, okey, kita dah jawab dah. Selagi tak tahu hukum dia, kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh makan, tak boleh haramkan, tak boleh kata halal. Kita cari ilmu dulu. Biar jelas hukumnya, baru kita ambil tindakan nak makan ataupun tidak. Okey. Jadi ada setengah daripada binatang yang kita tak tahu hukum dia. Setengah daripada binatang, kita tak tahu, bukan tak tahu hukum dia. Kita tak tahu kehidupan dia macam mana. Tiba-tiba nampak kat tepi, kita jumpa binatang, kita tak jumpa, tak pernah kenal. Tak tahu ni bisa tak bisa. Dia ni banyak binatang macam ni. Tengok kat YouTube, macam-macam binatang pelik-pelik, keluarlah binatang pelik-pelik. Yang kita tak tahu dia hidup kat laut ke, dia makan orang ke, makan semut ke, makan kuih ke. Kita tak tahu binatang. Bila kita tak tahu, macam mana nak hukumkan? Artinya ini mustabah yang kedua. Sebab kita tak tahu dia, tak kenal dia. Sebab tu hukum tak jelas. Hukum tak jelas kerana kita tak kenal binatang tersebut. Contoh binatang lah. Kalau makanan pula, tiba-tiba makanan kuih bulan. Apa hukum makan kuih bulan? Kita bukan tak masalah pada hukum makan kuih. Apa hukum makan kuih? Boleh makan kuih, betul tak? Makan kuih. Tapi kita tak tahu apa kandungan dia. Jadi benda tu jadi musytabah. Sebab tak tahu ingredient dia. Tak tahu isi kandungan dia. Ini jenis yang kedua. Ada yang jenis pertama, macam binatang tadi, kita dah kenal lah. Dah kenal tapi kita tak nak hukumkan. Tapi jawapannya, anda berjawab. Jawapan apa hukum makan ikan jerung? Halal secara ijma'. Anda saja kita nak takut-takutkan. Ada taring lah sekali. Apa hukum makan buaya? Kita jawab tu. Kita kata yang bertaring tu yang kat darat, yang kat laut semua. Kita baru masya-Allah. Kita dah jawab dah pun. Ustaz bawa tak nampak.
Okey. Kita, apa hukum makan buaya? Makan daging buaya. Asal bukan main teki-teki kalau main teki-teki, buaya boleh makan tak? Buaya boleh makan tak? Jawapan boleh makan lah. Kalau buaya tak makan, matilah. Matilah buaya tu. Buaya memang boleh makan. Kita yang boleh ke tidak makan buaya tak tahulah kan? Selalu orang tanya, Ustaz, buaya boleh makan tak? Kalau Ustaz kat sekolah dulu, ramai budak tanya, Ustaz, buaya boleh makan? Boleh? Semua kecoh agak. Oh, Ustaz Syafiq kata boleh makan buaya. Bukan boleh makan buaya. Ustaz cakap buaya boleh makan tak? Buaya memang boleh makan. Buaya makan orang, buaya makan ikan, buaya makan macam-macam binatang. Dan cerita halal haram. Okey. Sekarang cerita betul-betul. Bukan teka-teki. Betul-betul. Apa hukum kita makan buaya? Ha? Kenapa haram? Sebab dia buaya. Dia keluar dari air. Buaya duduk kat air lama-lama ke? Dia keluar ke air untuk hajat ke? Ataupun dia keluar air memang hidup di atas darat? Kalau buaya darat, dia duduk atas. Buaya darat tak cerita. Okey. Buaya darat kat sini tak tahu ada ke tidak. Kalau ada, kita tangkap dia siap. Okey. Ini buaya betul. Dia keluar ke atas untuk keperluan dia sahaja ke? Atau dia masuk balik ataupun memang hidup kat atas lama? Dan boleh hidup tanpa masuk air? Hidup dua alam ke hidup satu alam saja? Ha? Menurut mazhab Syafi'i, dia kata, mazhab kata hidup dua alam. Maka terpakailah kaedah dia bertaring. Dia dua alam satu, dia bertaring, dia makan buah dan sebagainya. Menurut Imam Malik, kata buaya hidupnya di air. Dia hanya keluar untuk keperluan tertentu. Dia tempat tinggal kat mana? Dalam air. Sebab tu kita tak jumpa buaya kat bandar, kecuali buaya darat. Sebab hidup dia kata dengan air. Dia keluar hanya untuk keperluan. Jadi bila kata hidup dalam air, dihukumkan dalam air, dia tak keluar kat luar kecuali untuk keperluan. Dia bukan hidup, dia dari keperluan tu dia masuk balik. Macam penyu, macam binatang yang lain yang keluar untuk keperluan, kemudian dia pergi balik. Jadi kalau begini keadaannya, dia masuk ke mana buaya? Masuk binatang laut ke binatang darat? Kalau dikategorikan binatang laut, maka dia macam ikan jerung tadi. Jadi boleh makan tak daging buaya? Boleh, sedap. Masak kicap. Kicap sambal. Okey. Allah alam lah. Ustaz pernah ambil nasi makan, tengok YouTube. Tiba-tiba nampak Pakcik Sudan tengah belah buaya. Tengok tu. Makanan tu nak cakap tak boleh, terdiam. Biasa saya tak kisah pun apa-apa, tapi nampak daging gerisiat yang sini, daging buaya. Ya Rabbi. Masa tu makanan tu dah rasa macam buaya kat mulut. Ada pernah satu sampai nak muntah tu, muntah yang nak gerak pun tak boleh. Maksudnya memang nak muntah betul kat situ. Tu sebab apa? Saya tak kata haram. Saya kata benda tu kita tak biasa. Kita tak nampak. Tapi kita tahu ada dua pandangan dan ada dua qaul. Bab jeruk ni jelas lah. Memang duduk dalam air, selesailah. Ustaz saja buat mukadimah tu nak faham tentang bab buaya pula. Buaya masuk ke mana? Ada dua pandangan. Kalau yang katakan dia binatang dua alam, selesai, haram. Yang kata dia binatang laut, dia hukum dia macam jeruk. Jelas? Dan binatang-binatang buas yang dalam air yang lain. Sebab ramai mesti kita dah besar je, kita tengah belajar, orang tanya, kenapa orang Imam Maliki kata boleh makan buaya? Kan? Kita kena tahu hukumnya, tahu hujah-hujah yang disebut. Silakan Umar Muhammad. Ada soalan ke Umar Muhammad? Macam ikat tangan. Oh, bukan. Jari tu mouse ni yang letak kat. Siapa setting ni letak mouse jari. Jadi letak mouse kat tempat Umar Muhammad, nampak tangan angkat. Sebenarnya mouse kita punya sendiri. Minta maaf. Okey. Sekarang. Jadi hukum Islam ada 3. Jelas haram, jelas halal dan musytabih. Yang kedua, apa sebab suatu perkara jadi syubhat? Bukan sebab bukan Islam tak jelas. Sebab pertama, sebab kita nak tentukan benda tu hukum dia apa. Dia laut ke atau darat contoh.
Yang kedua, mana kita tak tahu hal keadaan dia. Yang kita sebabkan kenapa kita hukumkan, sebab kita berbeza pada menghukumkan ini binatang laut ke binatang darat ke, hal keadaan tu yang kita tak jelas. Yang kedua, kita dah tahu jelas tapi kita nak putuskan tu kita rasa ragu-ragu. Masuk dalam kaedah yang mana satu. Okey. Ustaz ringkaskan. Bukan ringkas, Ustaz tutup dan 3:46 ambil terus kepada kesimpulan. Okey. Ustaz sambunglah. Ustaz sambung untuk akan datang. Banyak ni hadis best sebenarnya kita nak syarahkan. Kenapa bila Allah suruh kita elak, Nabi suruh kita elak dari syubhat, sebab akan melibatkan hati kita ni tidak membesarkan Allah SWT. Itu akhir sekali bercerita tentang hati. Orang yang tak berhati-hati dalam bab mengambil hukum halal dan haram, dia langgar saja, hujungnya dia tak akan rasa dia tak rasa bersalah untuk melakukan perkara yang haram. Sebab tu Nabi ingatkan dengan hati kat belakang. Tak apa, insyaAllah kita sambung akan datang secara ringkas sebelum kita masuk ke hadis yang ke-7. Minta untuk ingatkan, besok kita akan datang ke-7 je, Ustaz, sambung sikit berkaitan dengan hadis yang ke-6. Okay, sampai sini saja. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera.